wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama untuk kita meneruskan siri perbincangan surah As-Sajdah. Ini siri yang ke-6 hari ini, yang mana kita akan masuk kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat daripada surah As-Sajdah. Di ayat yang keempat ni berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Sebab tu kita background kita melihat kepada langit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Iaitu Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jadi pada ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan tentang keabsahan risalah ini selari dengan tugasan dakwah, iaitulah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah sebutkan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua menafikan Al-Quran itu mempunyai keraguan. Ayat yang kedua juga menyebutkan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbil Alamin. Dan ayat yang ketiga menafikan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi SAW bahawa Nabi lah yang mereka ataupun yang mencipta Al-Quran. Dan disebutkan tujuan Al-Quran itu adalah untuk memberikan peringatan kerana orang musyrikin telah lama tidak sampai kepada mereka peringatan-peringatan agar mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kedua dan ketiga itu membicarakan tentang risalah yang mana sebenar-benarnya ia datang daripada Allah dan tidak ada keraguan. Ini keabsahan risalah. Jadi sambungan daripada ayat kedua dan ketiga, iaitu ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang risalah itu, apa yang dibawa di dalam risalah ini adalah antaranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat agama-agama Samawiyah yang terdahulu, mereka termasuk orang musyrikin yang mana mereka mengatakan bahawa mereka berpegang kepada agama Nabi Ibrahim walaupun telah diseleweng dalam banyak hal. Tetapi maknanya mereka mengenali Allah. Ini biasa dengar perkataan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Tapi bukan bermakna mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, tidak. Tapi maknanya benda ni adalah benda yang nenek moyang kata. Siapa yang cipta langit bumi? Allah.
Maknanya mereka hanya ambil daripada apa yang orang-orang terdahulu sebut, namun tak benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sebagaimana yang mereka katakan bahawa uh, malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Bismillah. Baik. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada makna umum ayat ini, setelah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kerasulan baginda SAW dan menyanggah Al-Quran itu daripadanya, maknanya daripada Rasulullah, Allah memberikan tugasan kepada baginda supaya menyampaikan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Isa, yang perlu ditauhid. Makna tauhid ni maknanya menolak segala sekutu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan mendatangkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperakui ciptaannya itu, yang berupa antaranya kewujudan alam ini, menunjukkan bahawa tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ciptaan tersebut. Yang juga kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy. Dan maka tiada bagi orang-orang yang ingkar itu apa jua bentuk pertolongan. Namun mereka masih juga tidak menginsafi. Afala tatadzakkarun. Mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang keempat ni, secara umum kita faham terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan, Allah menciptakan langit dan bumi. Sya'rawi menyebutkan kenapa selalu Allah sebutkan tentang langit dan bumi. Langit ini adalah satu benda yang tinggi, yang mana manusia ni tak tercapai. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menciptakannya. Keluasan langit yang kita sendiri pun tak tahu dari sudut seluas mana langit ini. Langit ini bukanlah semata-mata awan yang kita nampak, tapi langit ini merangkumi keseluruhan ciptaan angkasa dan sebagainya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bumi. Bumi juga yang zahir pada pandangan mata kita ini yang kita nampak. Hatta kalau tumbuhan-tumbuhan pun kita tak mampu untuk menumbuhkannya sendiri, melainkan dengan air yang mana sumbernya adalah hujan, dan matahari, cahaya yang mana sumbernya adalah matahari. Yang kedua-duanya juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada campur tangan manusia. Kalau tak ada campur tangan manusia pun dalam nak mewujudkan langit dan bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memang tersangat mampu untuk menciptakan kedua-duanya. Jadi itu menunjukkan kepada esanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tak perlukan kepada bantuan. Dan disebabkan keesaan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki arasy yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Maka adakah patut untuk orang yang mana ingkar terhadap risalah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa? Maka sebab itulah disebutkan bahawa peringatan-peringatan ini tidak menyebabkan mereka menginsafi menginsafi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Baik, ataupun peringatkan. Itunzira qauman. Baik. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allahul Ladzi. Ini kalau kita tengok lafzul jalalah, saya pernah sebutkan lafzul jalalah makna lafaz yang agung. Kenapa dinamakan lafaz yang agung? Kerana di dalamnya terkumpul semua asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak makan, contoh, kita baca bismillah. Bila kita minum, bila kita maknanya nak bawa kereta, bila kita maknanya nak mulakan majlis, nak belajar dan sebagainya, kita menyebutkan bismillah. Ini dengan nama Allah. Kerana
Kerana perbuatan yang kita lakukan itu, kadang-kadang kita tak tahu sifat ataupun nama Allah yang mana yang sesuai dengan apa yang kita nak lakukan. Contoh, kita nak makan. Mungkin yang sesuai dengan nama Allah dalam perbuatan kita nak makan adalah Allah Ar-Razzaq sebagai contoh. Ataupun mungkin Allah Al-Hafiz, mungkin yang menjaga makanan kita daripada makanan yang rosak ataupun yang tak elok, contoh. Maka disebabkan kita tidak mengetahui ataupun mungkin dengan pengetahuan kita yang sedikit berkaitan dengan nama dan hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita sebutkan lafaz Allah itu sahaja, maka dia merangkumi semua nama dan semua sifat. Allah lebih mengetahui dari sudut nama apa yang sesuai, sifat apa yang sesuai pada perbuatan ataupun keadaan kita. Maka sebab itu dinamakan lafzul jalalah, lafaz yang paling agung. Cuma para ulama khilaf dari sudut asal daripada mana perkataan lafzul jalalah ini. Ada yang menyebutkan bahawa lafzul jalalah ini adalah asal daripada perkataan ilah yang ditambah alif lam. Alif lam ni maknanya ma'rifah. Yakni ilah, Tuhan yang mana dikenali. Ini makrifah ni maknanya kata nama khas. Yang satu-satunya Tuhan yang mana dikenali dan diketahui, yang diiktiraf. Makrifah maknanya yang diiktiraf. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah. Bila kita sebut Allah alaha, disebut dengan alaha, lam itu dibariskan dengan fathah, maka membawa maksud yang disembah. Bila disebut dengan aliha, ini maknanya yang diharap padanya, maka kedua-duanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, yakni Allah Subhanahu Wa Taala lah Esa dalam penyembahan, dan Allahus samad, Allah Subhanahu Wa Taala juga Esa dalam mana kita nak minta bantuan dan berharap kepadanya. Maka sebab itu ada ulama yang menyatakan bahawa Allah itu asalnya daripada perkataan ilah yang ditambah dengan alif lam. Namun pendapat yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahawa lafaz Allah itu adalah lafaz mustaqil. Lafaz yang berdiri sendiri, yang mana dia tidak mempunyai asalnya. Ini bukan berasal daripada ilah. Ilah itu adalah salah satu maknanya perkataan yang menunjukkan kepada Tuhan. Tapi Allah itu disebabkan ianya lafaz jalalah, dia memang nama Allah itu adalah asal. Dia bukan daripada pecahan. Sebab apa? Para ulama sebut macam contoh kita berdoa kan. Kita sebut ya Allah. Ya Allah. Ini kalau ada satu perkataan yang mempunyai ditambah dengan alif lam, dia tidak boleh disebutkan. Kalau panggilan ni kita panggil munada. Dalam, saya ringkasnya, kita sebut dalam kaedah bahasa Arab, sesuatu perkataan yang ada alif lam ini tak sesuai untuk kita panggil dengan ya. Macam contoh kalau kita nak panggil dengan alif lam, contoh dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala guna ya ayyuhal mu'minun. Al-mu'minun tu ada alif lam, tapi digunakan ya ayyuha. Kalau kita kata ya al-mu'minun tak sesuai. Itu salah dari sudut kaedah. Ya al-mu'minun. Maka kalau kata perkataan Allah itu adalah alif lam campur dengan ilah, maka tak sesuai. Sebab itu ya ada ulama kata dia adalah lafaz yang berdiri sendiri. Ya Allah. Jadi yang mana kita nak pegang? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Kerana lafaz itu disebutkan jalalah, yang agung itu, jadi menunjukkan bahawa ianya memang berdiri sendiri. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Qayyum, yang mana yang berdiri sendiri, yang tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Maka lafzul jalalah itu sendiri telah menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud tanpa ada sebelum, selepas, dan wujud secara wajibul wujud, yang wujud tidak ada yang wujud sebelumnya. Baik. Kenapa
dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan lafzul jalalah. Kalau tuan-tuan tengok dalam banyak ayat yang sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Rabb. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan allazi khalaqas samawati wal ard. Ini dalam banyak ayat. Saya ada bawakan rasanya pada penghujung slide ni. Kita tengok ada beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan pelbagai perkataan. Namun hanya satu ataupun mungkin ada satu lagi ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bermula dengan lafaz Allah. Kenapa didatangkan lafaz Allah pada permulaan ayat? Yang pertama adalah untuk mengikat perbuatan hanya Allah sahaja yang mampu menciptakan. Sebab kita faham tadi tujuan ayat yang keempat ini adalah untuk menyebutkan tentang tauhid, menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, nak memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Maka mendatangkan lafaz Allah dengan untuk nak menyebutkan tentang bahawa penciptaan langit dan bumi sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu melakukannya. Yang kedua, lafzul jalalah adalah pusat bagi semua nama Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wajibul wujud. Mana wajibul wujud ni adalah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu benda yang mesti. Kita manusia ni adalah disebut sebagai dalam ilmu kalam ataupun akidah disebut sebagai mungkinat. Ini adanya kita di atas muka bumi ini ataupun tak adanya kita adalah satu benda yang subjektif. Ini boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau Allah takdirkan maknanya kita tak pernah ada di atas muka bumi ini, maknanya kita tak ada dan tak jadi apa-apa pun kepada bumi ini. Tapi kalau tidak ada Tuhan, bagaimana boleh terciptanya langit dan bumi? Maka sebab itu lafzul jalalah ini untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat wajib untuk wujud, kerana bagaimana mungkin terwujudnya langit dan bumi jika tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, lafzul jalalah ini mempunyai makna ketinggian yang mana nak menunjukkan setiap yang ada pada langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wama bainahuma, bukan sekadar yang menciptakan langit dan bumi, tetapi yang ada di antara keduanya, iaitu di dalam di langit dan juga di bumi, yang semuanya tunduk kepada ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Di lafzul jalalah itu saja Allah menggunakan Allah. Baik. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allazi, kata penyambung. Allah lah yang menciptakan. Kalau kita terjemah, Allah lah yang menciptakan. Yang menciptakan. Jadi Imam Al-Razi antaranya menyebutkan apa fungsi kata penyambung di sini. Allah Subhanahu Wa Taala boleh dia sebut Allah khalaqas samawati wal ard ataupun khalaqallahu samawati wal ard. Allah menciptakan, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata, mendatangkan kata penyambung allazi. Jadi yang pertama adalah untuk nak memperkenalkan sesuatu dengan perkara yang telah dimaklumi, iaitulah Allah pencipta alam dari dalam 6 masa. Apa makna sesuatu yang telah dimaklumi? Ini kata para ulama tafsir di dalam kitab Taurat yang sebelum turunnya Al-Quran telah disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Di penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa ini masyhur daripada kalangan orang Yahudi dan kalangan orang Nasrani. Dan orang-orang Arab sendiri mereka telah mengetahuinya daripada orang Yahudi dan Nasrani. Buktinya apa? Surah Luqman kita sebut sebelum ni, antara ayat yang menyebutkan tentang Nadir bin Haris, iaitu seorang pemimpin besar Quraisy, yang mana dia ni pergi ke Madinah
Untuk kita kata bertelaki lah, bertelaki dengan orang yang Yahudi. Untuk apa? Untuk dia belajar untuk nak kita kata protes lah, ataupun dia nak menyekat dakwah Nabi SAW dengan soalan-soalan, dengan maknanya dengan hiburan-hiburan. Antaranya belajar juga, dia belajar syair-syair yang menyebabkan bila orang Nabi dengar Quran pada Nabi, dia alihkan perhatian. Maknanya dia ada ilmu, pernah belajar dengan orang Yahudi. Dia belajar mereka bukan untuk beriman dengan Rasulullah, tapi belajar mereka dengan orang Yahudi adalah untuk lawan Rasulullah SAW. Baik. Dia juga ibarat macam kalau kita tanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawapannya Allah lah yang menciptakan kedua-duanya. Jadi kata penyambung. Dan ini nak menyambungkan penciptaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tujuan utamanya adalah nak sebutkan perkara itu pernah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, yang mana Al-Quran menyambungkan, seolah maknanya kata penyambung itu menyambungkan berita tersebut, tetapi dengan membawa satu mesej yang penting, bukan dari sudut penciptaan itu sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimanakah sifat Allah, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Sebab itu dalam surah Sad, ketika mana mereka menyebutkan Nabi SAW mendatangkan fakta bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, dan Allah itulah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, maka mereka kata aja'al alihatan ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Ini persoalan itu adalah persoalan yang pelik. Bagi mereka pelik. Ini Tuhan satu je. Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan. Dan ketika itu keluarlah ketua daripada kalangan mereka memberikan perangsang dengan kata jalan terus menurut cara penyembahan datuk nenek moyang kamu. Di maknanya mereka tahu bahawa Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka tak mengenali hakikat tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara nenek moyang macam mana? Sembah berhala. So sembah berhala. Ini menjadikan Allah disebut dalam Quran Zulfa, iaitu menjadi perantara. Kami nak sembah Allah tapi tak nampak. Jadi nak ada satu binaan yang boleh nampak untuk kami sembah. Itu bukan cara yang Islam sebutkan. Baik. Ma sami'na, mereka sebut ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar tentang soal mengesakan Tuhan ini dalam agama yang terakhir. Maknanya agama-agama, antaranya agama Samawiyah yang disebutkan. Perkara ini adalah satu rekaan dusta semata-mata. Saya telah sebutkan dalam pertemuan yang lalu, ada beza ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan perkataan ikhtilaq, ini pada hujung ayat yang ke-7 ni, dengan perkataan dalam ayat yang ketiga. Tuan-tuan tengok perkataan permulaan tu, iftarah. Iftarah itu maknanya rekaan juga. Cuma ikhtilaq ni adalah dia ada keraguan dalam dia nak menyatakan benda tu. Yang dia tak sebenar-benar pasti bahawa itu adalah rekaan ke ataupun tidak. Jadi nak sebutkan mereka pernah dengar, tapi mereka sendiri tak pasti betul ke sebenarnya Tuhan ni banyak. Mereka pernah dengar tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Yang Allah yang menciptakan. Mereka dengar daripada nenek moyang mereka. Tetapi apa yang Al-Quran nak jelaskan adalah dari sudut tauhid, dari sudut keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab itu disebutkan tadi penyambung. Maknanya Al-Quran ini penyambung kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan ia menjelaskan fakta bukan sekadar penciptaan, tapi faktanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Inilah yang nak dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian Allahul ladzi khalaqa
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dalam Quran ada perkataan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalaqa, yang ini menunjukkan kepada menjadikan, penciptaan. Dan ada juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan ja'ala. Yang ini juga menjadikan ataupun seolah macam menciptakan. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dalam surah Furqan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tabarakallazi ja'ala fis sama. Yang ini menjadikan pada langit itu hujan, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jadikan pada bintang-bintang, menjadikan pada langit itu buruj, bintang-bintang, siraj, yakni matahari, dan juga bulan yang memberikan ataupun berikan cahaya. Jadi nak sebutkan Allahul ladzi khalaqa, yakni khalaqa ini menunjukkan kepada penciptaan sesuatu perkara yang asas. Penciptaan ataupun sesuatu perkara permulaan. Jadi kita menciptakan sesuatu. Kalau manusia, contoh manusia cipta laptop ke, cipta apa-apa sahaja yang ada, ini manusia menciptakan hasil daripada idea benda yang pernah dia lihat. Contoh orang cipta robot kan. Bagaimana bentuk robot? Antaranya bentuk macam manusia. Bagaimana bentuk robot? Antaranya ada bentuk macam anjing lah, bentuk macam-macam lah jenis robot. Tapi maknanya penciptaan itu adalah penciptaan kepada idea yang bukan idea asal. Contoh orang mencipta kapal terbang daripada burung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu itu daripada asas. Ini Allah permula kepada penciptaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allahul ladzi khalaqa. Sedangkan ja'ala, iaitu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memperhiaskan pada langit itu dengan bintang-bintang, menunjukkan kepada ja'ala ini adalah penciptaan suatu perkara yang melengkapi penciptaan asas dan juga penciptaan suatu perkara menghiasi penciptaan di peringkat permulaan. Itu beza dia. Sebab dalam Quran kadang-kadang dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang khalaqa dan juga ja'ala, yang menunjukkan kepada penciptaan ataupun menjadikan. Dan ja'ala ni juga membawa maksud transform. Transform ni maknanya tukar. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, ini berkaitan dengan dalam surah Al-Fil. Abrahah kan, mereka merancang untuk menyerang Kaabah, tapi alam yaj'al, Allah Subhanahu Wa Taala ubah. Ya, ini perancangan mereka dah rancang A to Z dah, tapi Allah ubah perancangan mereka itu dengan kalikan. Antaranya gajah tak mau pergi serang Kaabah kan. Jadi mereka tak dapat nak menyerang Kaabah, bahkan mereka diserang oleh burung-burung yang datang menyerang. Itu maknanya ja'ala, menunjukkan kepada transformation. Contoh, kalau kita nak katakan dewan ini diciptakan, ini dibuatlah dewan ni, tapi kursi-kursi ini boleh ditransformkan ikut kedudukan-kedudukan yang tertentu. Itu beza antara khalaq. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ni khalaq, menunjukkan bahawa asas penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pada permulaan wujudnya langit dan juga wujudnya bumi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan. Makhluk khalaqa, makhluk kan, maf'ul bih. Jadi makhluk ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang mana terjadi daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya yang ada di langit dan juga di baik. Okey. Tadi kita sebutkan, kalau perasan tadi pada ayat ini, ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam contoh ayat 4 ni, Allah sebutkan samawat. Kadang-kadang Allah datangkan perkataan sama dengan singular. Dalam Quran disebutkan sebanyak 190 kali perkataan samawat.
Banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan bentuk plural. Cuma kadang-kadang Allah mendatangkan dalam bentuk singular, as-sama. Apa hikmah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kedua-dua perkataan? Sebab ada ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan samawat dan sama ni pada satu ayat. Antaranya dalam suratul Baqarah. Ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ayat tu. Baik, kita tengok apa beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan samawat. Baik. Bila disebutkan samawat, dia berkaitan dengan penciptaan 7 lapisan langit. 7 lapisan langit. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang ini yang menciptakan 7 samawat, 7 peringkat langit. Bila samawat itu plural, maknanya menunjuk kepada banyaklah. Ini menunjuk kepada peringkat. Jadi as-samawat ni dia lebih kepada nak menunjukkan kepada satu yang bersifat tinggi. Yang ini berlapis-lapis. Cuma 7 lapisan itu ada yang kata maknanya awal kita ni yang kita nampak ni lapisan pertama. Ada yang kata lapisan pertama pun maknanya kita tak tahu gimana. Bahkan lagi maknanya 7 lapisan tu macam mana. Allahu a'lam. Sebagaimana dalam hadis Isra, hadis Mi'raj kan, ada disebutkan bahawa setiap lapisan tu Nabi berjumpa dengan para nabi, para rasul kan. Bukan bahawa 7 lapisan itu memang ada. Ini menunjukkan kepada ketinggian. Kan? Baik. Manakala as-sama, kalau as-samawat ni kalau lebih kepada menunjukkan kepada ketinggian, as-sama ni menunjukkan lebih kepada keluasan. Kan dia ada maknanya satu yang bersifat tinggi dan satu yang meluas. Kalau as-samawat ni dia lebih kepada bersifat tinggi. Yang ni ada tahap-tahapnya, ada 7 tahap ataupun 7 lapisan. Tapi as-sama ni dia lebih umum dengan menunjukkan kepada sesuatu apa sahaja yang berada di atas manusia yang manusia tak mampu capai. Kalau ada yang mampu capai, dia panggil saqaf. Saqaf ni macam bumbung kita atas ni kan. Rumah kita ni kita mampu capai ataupun kita mampu naik ke atas dia. Itu dipanggil saqaf. Ni kalau sama ni maknanya satu yang tinggi yang kita tak mampu capai. Antaranya apa yang kita nampak di langit lah. Baik. Jadi as-samawat ini adalah plural kepada perkataan sama, tetapi memberi makna yang khusus dan fokus. Sedangkan as-sama ini memberi makna umum dan lebih luas. Sebab tadi saya sebut, bila Allah kata samawat ini menunjukkan kepada ketinggian. Dalam ayat ini, dalam surah As-Sajdah ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut samawat? Antaranya Allah nak sebutkan kemudiannya Allah berada pada puncak yang tertinggi dalam mana menguasai alam semesta ini, iaitu di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didatangkan dengan perkataan samawat. As-sama ni maknanya keluasan. Sesuatu yang berada di atas manusia, yang ini bersifat luas. Jadi penggunaan pula dalam Quran, as-samawat penggunaannya berkait dengan keagungan dan kekuasaan Allah, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan as-sama terkait dengan sesuatu yang berlaku pada langit manusia. Yang ini cuaca, air yang kelihatan ataupun perkara yang terjadi pada langit. Contoh dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat bahawa Muhammad Nabi SAW tengok langit. Ini peristiwa perubahan kiblat. Digunakan perkataan sama. Baik. So dalam Quran antara ni ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ard. Allah sebut dengan perkataan samawat. Kemudian Allah kata wa ma anzalallahu minas samai. Bahasa ni. Yang ni didatangkan dengan plural, yang ni datang dengan singular.
Istamawat itu menunjukkan kepada lapisan-lapisan langit. Ini penciptaan keagungan Allah. As-sama yang turun darinya pada ayat ini iaitulah hujan. Turunnya wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Yang turun darinya, yang terlihat padanya iaitulah hujan. Baik. Kalau kita tengok lagi contoh ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang as-sama ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih umum berbanding as-samawat. Contoh Allah kata dalam surah ada ayat dalam ayat yang keempat, qala rabbi ya'lamul qaul fis samai wal ard. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di bawah ayat bawah tu ayat yang ke-6, qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Kalau kita perasan ayat yang atas ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan singular. Yang di bawah ni disebutkan dengan plural. Baik. Tengok ayatnya hampir sama. Iaitu bagi menjawab Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan. Rabbi ya'lamul qaul. Perkataan itu apa? Yang dizahirkan ataupun yang disembunyikan oleh makhluk. Ini lebih bersifat umum. Setiap perkataan manusia yang kita zahirkan ataupun yang kita mungkin kata dalam hati kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Digunakan perkataan sama. Manakala bila disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia. Kalau ya'lamul qaul tadi rahsia dan juga yang zahir. Tapi kalau di sini sir ni menunjukkan kepada rahsia. Ini menunjukkan kepada khusus. Jadi nak menyebutkan kepada kita bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sama, maka dia lebih bersifat umum. Sifat umum. Manakala samawat dia lebih kepada khusus, nak menyebutkan tentang kekuasaan Allah dan ketinggian Allah. Sebab itu kalau kita tengok bila ayat-ayat berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalaqas samawat. Khalaqas samawat. Allah tak sebut khalaqas sama. Sebab apa? Sebab satu, as-samawat itu adalah penciptaan asas khalaqa. Yang kedua adalah as-samawat itu menunjukkan kepada ketinggian. Ketinggian, kekuasaan. Yang ini maknanya tiada tandingan. Yang ini kita tafsirkan maknanya ketinggian kekuasaan Allah ni maknanya tiada tandingan. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi khalaqas samawati wal ard. Jadi perkataan al-ard ini dalam Quran ada beberapa makna. Ada yang membawa maksud negara-negara yang tertentu. Mesir, Jordan, Makkah dan sebagainya. Ala kulli hal, ard ni menunjukkan secara umumnya bumi kita lah. Bumi kita. Baik. Satu persoalan lagi adalah kita nak tengok pada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sering kali menyebutkan dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini Allah mendahulukan penciptaan langit, kemudian menyebutkan bumi. Ini Allah menciptakan langit dan kemudian Allah menciptakan bumi. Baik. Cuma di dalam Al-Quran terdapat pada tempat-tempat yang tertentu, antaranya dalam suratul Baqarah. Allah kata, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Tengok ayatnya disebutkan, dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kemudian pada ayat surah Taha, ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Persoalannya, dalam banyak ayat-ayat penciptaan, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan langit berbanding bumi.
Jadi adakah bumi itu tercipta terlebih dahulu ataupun sebaliknya? Ataupun langit tercipta dahulu ataupun kedua-duanya diciptakan sekali? Baik. Jadi jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit terlebih dahulu sebelum menciptakan bumi. Antara sebabnya apa yang berada di dalam bumi, contohnya dari sudut tumbuh-tumbuhan, kan? Dari sudut tumbuh-tumbuhan dan bagaimana kehidupan haiwan dan sebagainya yang berada di dalam bumi memerlukan kepada antaranya macam tumbuhan memerlukan kepada cahaya matahari, memerlukan air hujan yang turun daripada langit. Dia menunjukkan bahawa langit itu tercipta terlebih dahulu sebelum daripada bumi. Kan? Kalau ikut fakta sains sendiri pun, kan, maknanya kewujudan matahari itu dah mungkin juta tahun. Kan? Walaupun bumi pun berjuta tahun, tapi maknanya matahari ataupun yang berada di galaksi, kan, pada langit itu adalah jauh lebih lama, lebih tua umurnya. Baik. Jadi sebab itu disebutkan bahawa penciptaan langit terlebih dahulu sebelum penciptaan bumi. Cuma dalam ayat suratul Baqarah ayat 29. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dan keseluruhannya, kemudian disebutkan summa sawwahunna sab'a samawat, kemudian dijadikan 7 langit dengan sempurna. Seolah-olah macam nak kata bumi ni cipta dulu baru dicipta 7 lapisan langit. Jadi ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 29 ni kita melihat kepada konteks. Konteksnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kepada orang-orang Yahudi yang membuat kefasadan di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala seolah nak balas kepada mereka, kamu buat kefasadan di atas muka bumi, kamu tahu tak bumi ini milik siapa? Bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan bukan setakat bumi yang kamu pijak, tapi segala yang berada di atas kamu, langit, bahkan 7 lapisan langit semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat itu bersesuaian dengan konteks dia. Sama juga dengan ayat surah Taha ayat yang keempat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tanzilan mimman khalaqal ard, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi? Kerana konteksnya itu adalah tentang penurunan Al-Quran. Konteksnya itu adalah tentang fungsi Al-Quran itu. Maka fungsi Al-Quran itu lebih sesuai ataupun bermanfaat kepada sesiapa ataupun manusia yang berada di dalam bumi. Jadi Quran itu diciptakan untuk kita, yakni manusia. Maaf, Quran bukan dicipta. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia sebagai panduan. Baik. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan al-ard berbanding as-samawat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penciptaan keseluruhan termasuk apa yang ada di langit dan bumi untuk menggambarkan kesempurnaan ciptaannya. Wama bainahuma ini menunjukkan bahawa bukan Allah ciptakan langit dan juga bumi itu kosong. Contoh kadang-kadang orang buat rumah, kan. Kadang-kadang orang buat rumah, dia buat rumah kosong. Dalam rumah tu dari sudut desainnya, kan. Ya, ini bukan orang yang sama, bukan pemaju yang buat. Kan. Ini dicipta benda yang asas saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak. Allah mencipta langit dan bumi dan decoration lah, kita katakan decoration yang ada dalam langit dan bumi, landscape dari sudut gunung ganang, lautan, sunset, apa semua itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan setiap inci daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala cipta dengan precisely, yang sangat tepat. Ini dengan penuh perincian. Kalau orang yang mahir dalam bab design, kan,
dalam desain rumah ke, desain bangunan ke, maknanya dia akan tengok setiap perincian. Yang ni dari sudut desain, dari sudut dia punya apa nama, floor dia, yang ni kedudukan susunan dia, bagaimana maknanya nak letak frame ke, gambar ke, dinding dia macam mana, warna dia kan. Maknanya detail. Dan begitulah nak sebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala walillahil masalil a'la, menciptakan langit dan bumi ni yang begitu luas dan setiap detailnya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang mampu untuk memberikan segala nikmat, bahkan dialah sumber kenikmatan dan menjauhkan daripada segala kemudaratan. Maka sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan sempurna, termasuklah kita, wama bainahuma, itulah makhluk, yakni manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi nikmat. Maka justru tidak boleh ada sembahan-sembahan yang lain melainkan daripada Allah, dan tidak boleh bergantung harap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada satu ayat ni kita dapat memahami banyak ayat dalam Quran bila Allah kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dan juga banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang khalaqas samawati wal ard, iaitu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kesempurnaan ciptaan Allah tanpa ada maknanya usaha daripada manusia pun. Kerana Allah bermula penciptaan yang paling asal, khalaqa kita sebut. Mula cipta ni manusia ni kemudian dah diciptakan. Di penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada siapa yang yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala secara sekaligus. Baik. Boleh kalau ada soalan dalam ruang Zoom kita pun, kalau ada soalan silakan. Ya silakan. Enam masa. Okey. Terima kasih tuan bertanya 6 masa. Kita nak masuk ni, 6 masa tu apa? Okey. Apa makna 6 masa? Makna fi sittati ayyam. Ini persoalan yang penting. Baik. Pertama sekali, apa yang kita perlu fahami, 6 masa itu bukanlah 6 hari yang diketahui oleh manusia. Walaupun ada riwayat yang dikatakan dinisbahkan kepada Ibn Abbas, yang ini 6 masa itu merujuk pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tapi itu adalah riwayat yang terlalu dhaif. Maknanya kita tak boleh pegang pada riwayat itulah. Jadi first kali kita faham 6 masa bukanlah 6 hari yang diketahui oleh manusia. Kerana dari sudut logiknya pun, kita sebut tentang logik dulu. Jadi kita melalui 6 hari itu, kalau 6 hari masa kita, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu, ini macam mana kita melalui hari-hari tersebut adalah dengan perkara yang berkait dengan matahari. Betul? Ada matahari, ada bulan, yang pergerakan bumi. Sedangkan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala baru menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Bukan maknanya langit dah tercipta yang ini seluruhnya, yang ada seluruhnya. Maka kita faham yang pertama sekali 6 masa itu bukan merujuk kepada 6 hari. Itu yang pertama. Baik. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, riwayat oleh Ibn Abbas bahawa 6 masa itu adalah 6 hari pada hari kiamat, yang mana seharinya bersamaan dengan 1000 tahun. Tapi ada juga yang mana memberi takwilan, maknanya 6 masa itu bukan 6 hari yang kita lalui, tapi 6 hari pada hari kiamat. Ini menunjukkan maknanya sebelum adanya hari kita 24 jam, hari itu adalah hari sama dengan masa kiamat. Boleh faham? Mana sebelum daripada ada 6 hari, 1 hari 24 jam itu, ciptaan masa itu, maka hari-hari sebelum ciptaan langit dan bumi itu adalah hari-hari itu adalah 1 hari bersamaan 1000 tahun. Yang mana kita akan balik kepada ini di hari akhirat nanti, 1 hari bersamaan 1000 tahun.
Maksudnya sebelumnya pun memang satu hari bersamaan 1000 tahun. Itu antara riwayat lah. Namun disebutkan para ulama tafsir, maknanya pendapat ini tidak kuat. Maknanya dia tak ada sandaran yang lah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kita nak tahu tentang selain nak tahu tentang makna, kita nak tahu tentang hikmah juga. Kenapa Allah kata 6 masa? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin Allah kata kun fayakun. Kata kun maka jadilah. Ini tak perlu kepada nak sebut berapa masa. Ini sekelip mata pun bahkan lebih singkat daripada sekelip mata pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan sesuatu perkara. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dalam 6 masa. Hikmahnya bukan nak menggambarkan Allah tidak mampu menciptakan secara sekelip mata. Kerana dalam surah Qaf Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa penciptaan itu adalah mudah. Wa ma massana min lughub. Bahkan lebih cepat daripada itu pun Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Kalau kita tengok dalam surah Qaf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-38. Tuan-tuan tengok dalam surah Qaf ayat 38 Allah kata walaqad khalaqanas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ayat yang lebih kurang sama dengan ayat yang keempat as-sajdah ni. Ayat surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqanas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Apa makna wama massana min lughub? Jadi kami ni tak rasa penat pun. Maknanya bukanlah bermakna 6 hari 6 masa tu menunjukkan hari apa ni masa pertama cipta penat. Masa kedua cipta penat. Menunjuk kepada tidak mampu untuk menciptakan dalam sekelip mata, bukan. Tapi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala akan langit dan bumi dalam 6 masa ini tidak perlukan alasan kerana dia berhak berbuat apa sahaja, namun sudah tentu ianya tidak sia-sia. Pertama sekali, maknanya tadi kita faham 6 hari 6 masa bukan 6 hari. Kalau kata 6 masa itu 6 hari kiamat pun itu pendapat yang tak kuat. Dan Allah menciptakan dalam 6 masa ni bukan kerana Allah tak mampu. Itu kita kena faham. Kemudian kalaulah Allah menciptakan langit dan bumi ni dalam 6 masa, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya kalau kita tak mencari sebab pun tak ada masalah. Kerana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata fa'alul lima yurid. Allah buat ikut suka Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita katakanlah yang ni kita mampu untuk mencipta mouse ni, contohlah nak bagi mudah faham. Ini dalam masa mungkin 1 jam, tapi kita nak buat dalam masa 1 hari. Contohlah lah. Tapi kalau kita sebagai pencipta dan kita memang nak guna sendiri, maka ikut sukalah kita nak buat berapa lama pun. Walillahil masalil a'la. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah owner kan kepada langit dan bumi. Maka penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 6 masa tu sepatutnya tak memerlukan kepada alasan. Tapi ia tidak menghalang untuk kita mencari hikmah. Maknanya asalnya kalau kita tak bertanya pun dari sudut sebab apa? Allah dah sebut fa'alul lima yurid. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat itu adalah atas kehendak Allah. Maka cukup kita kata atas kehendak Allah, maka selesai. Cuma kalau kita mencari hikmahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia mempunyai kadarnya. Sebagaimana contoh manusia ini diciptakan kan, dalam hadis sebutkan ada kadarnya dalam perut dalam rahim seorang wanita, ada 40 hari macam ni, 40 hari macam ni, 40 hari macam ni kan. Ini ada kadarnya. Manusia ini maknanya duduk dalam rahim selama 9 bulan. Soalannya kenapa 9 bulan? Maka semua benda itu ada kadarnya. Ini kehidupan manusia berapa umurnya, kadarnya itu telah ditentukan. Ada hadnya, ada waktunya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dia mampu mengganjari pahala bagi mereka yang taat secara terus begitu. Sebaliknya mampu membalas keingkaran secara terus.
Maknanya siapa yang buat baik Allah boleh balas terus kebaikan. Ataupun kadang-kadang Allah tangguhkan. Yang ni pahala. Maknanya walaupun dia buat baik pada orang lain, contohnya mungkin orang buat jahat pada dia, tapi pahala tetap dapat di hari akhirat. Ada juga kadang-kadang mana kata kan, ada orang buat kemungkaran tapi dia tak secara terus Allah balas. Kadang-kadang Allah balas secara terus. Ini dia menangguhkan pada waktunya. Maka setiap daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai kadarnya. Baik. Cuma bila kita melihat kepada pentafsiran, antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi tentang makna, kita nak tahu juga makna sitati ayyam. Walaupun kita kata dari sudut asal tadi kita dah sebut dah lah. Jadi kalau kita tak bertanya pun tak ada masalah. Tapi kita nak tahu juga hikmahnya. Jadi 6 masa ini dia bermaksud kepada 6 keadaan yang dapat dilihat dan diperhatikan kejadiannya. Jadi 6 masa itu menunjukkan kepada 6 keadaan. Sebab keadaan, ini contoh keadaan ini menunjukkan kepada peristiwa sesuatu benda berlaku. Di peristiwa ni dia mesti ada tempat, dia mesti ada masa. Contoh kelas kita, tempatnya di sini ataupun dalam online lah, kan? Masa pun apa? 11 sampai 12:30. So sesuatu keadaan, kejadian, dia mesti ada tempat dan juga masa untuk dia berlaku peristiwa tersebut. Maka setiap satu, ya Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan apa yang ada di antaranya. Maknanya ada 3 benda. Langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya, yang kedua-duanya mempunyai zat dan sifat. Maka ia membentuk 6 keadaan. Dia faham tak? Contoh langit ni, zat langit tu maknanya langit itu lapisan, ada 7 lapisan. Apa sifat-sifat langit? Dari sudut ketinggiannya, dari sudut langit tu, langit ke berapa, langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan sebagainya. Bumi, zat bumi itu maknanya bumi itu sendirilah. Yang ni sekarang ni kita duduk dalam bumi ni. Sifatnya apa? Sifatnya itu dari sudut bumi itu berputar. Bumi statik. Yang baru-baru ni viral kan, cerita tentang putar ataupun statik. Matahari lah. Dalam Quran sebut, dalam surah Yasin kita pernah sebut sebenarnya wasyamsu tajri. Disebutkan bahawa matahari itu berlari. Juga memang matahari itu bergerak. Quran disebutkan. Baik. Jadi disebutkan bahawa sifat, zat dan juga sifat. Maka 6 keadaan itu menunjukkan kepada bila putaran bumi sebagai contoh menghasilkan masa kan 24 jam. Maka sebab itu 6 masa itu menunjukkan kepada 6 keadaan. Sebab apa? Sebab keadaan itu paling penting kan. Bila orang tanya kan, bila kelas kita saya pukul 11. Ini paling penting kita nak tahu satu peristiwa itu adalah bila berlaku. Kan? Kalau sejarah pun sebelum kita tanya tempat, paling penting kita nak tahu bila berlaku. Bila merdeka? 31 Ogos 1950. Kan? Ini pengistirahan merdeka semua tu kita kemudian, tapi kita nak tahu paling penting adalah bila berlaku. Maka sebab itu masa itu menunjukkan kepada peristiwa ataupun keadaannya tertentu. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 6 masa. Itu pandangan yang dibawa oleh Imam Ar-Razi lah. Jadi kita nak terima ataupun tak terima, jadi boleh antaranya. Sebab ia adalah ijtihadi. Cuma itu sedikit sebanyak memberikan penjelasan kepada kita kan. Makna 6 masa itu adalah apa. Baik, disebutkan 6 masa kerana penciptaannya adalah satu bentuk perbuatan. Dan perbuatan menuntut masa untuk diperhatikan. Dan hari adalah masa yang paling masyhur digunakan. Contoh dalam syair, inna yauman wulidta fihi kana yauman mubarakan. Sesungguhnya hari aku dilahirkan adalah hari yang diberkati. Jadi nak sebutkan bahawa dia dilahirkan bukan satu hari itu dia dilahirkan kan. Dilahirkan maknanya ada masa-masa tertentu sahaja. Jadi disebutkan hari tersebut kerana hari itu adalah hari yang dimuliakan. Contoh hari Nabi SAW dilahirkan. Bukan maknanya sepanjang hari itu dilahirkan, tapi hari itu dimuliakan dengan penyebutan peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Jadi syair ini menunjukkan kepada zaman waktu dia dilahirkan, tidak semestinya khusus pada waktu tertentu, sama ada malam ataupun siang. Jadi ibarat sebut hari esok tidak semestinya menunjuk kepada keesokan hari.
Kalau orang Kedah, saya orang Kedah kan. Bila orang sebut esok-esok ni bukan maksudnya esok kan. Ini esok tu pun kadang-kadang maknanya 2-3 minggu. Kadang esok tu juga membawa maksud di hari akhirat pun kan. Makna esok di akhirat kan disebut esok. Jadi itu membawa maksud kepada masa itu sendiri. Jadi kalau kita tengok antara hikmahnya, ini kita nak sebut tentang hikmah tadi. Walaupun kita sebutkan di awal tadi, perbuatan Allah tidak memerlukan kepada alasan. Namun kita sebutkan ada beberapa pandangan berkaitan dengan 6 masa. Dan lebih penting adalah kita tahu dari sudut apa hikmah dia. Ini lebih penting. Sebab dalam Quran memang ada ayat-ayat ataupun macam kita sebut sebelum ni huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang dibaca secara terpisah kan. Alif Lam Mim. Kita tak tahu makna sebenarnya. Tapi ada hikmah kan. Ada peranan dan hikmah dan peranan itu yang lebih penting. Maka apa hikmah 6 masa ni? Jadi yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan sesuatu perkara itu untuk mengajar manusia untuk tidak tergesa-gesa. Kalau dalam penciptaan langit dan bumi ni adalah satu benda yang cukup kompleks. Ini cukup banyak benda. Kita tengok penciptaan itu very dari sudut kiraannya yang tepat dan sebagainya. Maka kita pun manusia nak buat sesuatu benda yang besar, maka kita jangan tergesa-gesa. Allah Subhanahu Wa Taala boleh cerita dalam sekelip mata, tapi Allah cerita dalam 6 masa. Ini ada masanya. Walaupun kefahaman 6 masa itu bukanlah 6 hari, tapi ada masanya. Ada kadarnya. Maka kita pun dari sudut kehidupan kita ini kena ada masa dan juga kadar. Kita kata ada timeline kita yang kita buat. Dan juga mesti berperingkat-peringkat dalam melakukan sesuatu hal, terlebih lagi lah kalau hal itu adalah satu benda yang sukar. Allah Sa'id bin Jubair mengatakan, Allah mahu mengajarkan lemah lembut, tenang dan juga ketelitian. Ini lemah lembut ni maknanya kita buat dalam keadaan yang tenang. Ini tidak tergopoh-gapoh. Dan juga bila tak tergopoh-gapoh maknanya kita boleh teliti. Setiap maknanya details. Pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam ini ciptaannya kerana sesuatu yang wujud sekaligus boleh jadi ada yang terfikir bahawa ianya terjadi secara semula jadi. Tetapi jika ianya mempunyai waktu-waktu penciptaannya, maka ia menunjukkan ada yang menyusunnya. Faham? Maknanya kalau kita katakan wujudnya alam secara sekaligus, jadi mungkin ada teori kan, mana teori Big Bang. Lepas mana berlaku Big Bang, puff, semua jadi sendiri. Dalam sekelip mata, dalam satu masa yang sama. Jadi bila Allah kata berlaku pada 6 masa, jadi maknanya dia ada penyusunan. Satu-satu. Maka penyusunan ni mustahil dia terjadi dengan semula jadi. Macam kerusi ni. Kerusi kat belakang tu ada banyak kan. Dia mustahil tiba-tiba kerusi tersusun. Melainkan ada orang yang susun. Tapi kalau kita nampak masuk bilik ni, mungkin berserak kerusi. Mungkin apa berlaku gegaran kan menyebabkan kerusi itu berserak. Bila mana ada penyusunan, tunjukkan bahawa ada yang menyusunnya. Ini membuktikan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusunnya. Tidak ada di atas muka bumi ni bila berlakunya letupan, dia akan menjadi satu yang lebih cantik. Betul tak? Jadi begitulah kalau kita kata teori Big Bang itu pun betul. Tapi maknanya letupan itu pun permulaan yang mana disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kejadian. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat yang terkumpul padanya, lafzul jalalah, Allah guna perkataan lafzul jalalah, telah memberikan kemudahan. Ini menyampaikan kepada manusia kebaikan, mengangkat segala kesukaran. Maka dengan semua manfaat yang bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah patut manusia meminta kebaikan dan kebahagiaan daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka nak sebutkan bahawa hikmah ini 6 masa ini bahawa dia ada tadarruj, ada peringkat dalam kehidupan kita, dalam dakwah Nabi SAW. Jadi kehidupan manusia ni, kita sendiri maknanya hidup Allah ciptakan kehidupan kita ni berfasa daripada kanak-kanak, remaja, puasa, warga emas dan semua itu ada peringkat-peringkatnya, ada hikmahnya yang mempunyai manfaat dan juga kebaikan. Maka sepatutnya kita membalik kepada sumber kepada kebaikan dan kenikmatan itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
menunjukkan kepada keesaan Allah. Karena orang Yahudi dan Nasrani juga mengetahuinya. Jadi kita sebutkan bahawa menunjukkan kepada ada yang menyusunnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mengajar erti kesabaran, fasbir ala ma yaqulun, dalam melakukan sesuatu. Sebab itu kita tengok tadi ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Qaf tadi. Ini ayat 34. Walaqad khalaqna as-samawati ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min. Baik. Ayat ini sebenarnya diturunkan jika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat-ayat sebelum tentang nak sebut kepada orang musyrikin bahawa orang-orang yang terdahulu yang lebih hebat, lebih kuat daripada kamu, kan? Antaranya kaum Nabi Hud, kan? Orang Arab, kan? Orang Nabi Hud adalah Arab. Jadi mereka itu lebih kuat daripada kamu dari sudut sifat fizikal, kan? Ya, ini dari sudut macam mana mereka boleh buat binaan yang besar-besar, dan dari sudut kemajuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghapuskan mereka. Kami telah binasakan, yakni kaum-kaum yang terdahulu kami telah binasakan. Kaum-kaum itu lebih kekuatannya dan kehandalannya daripada mereka. Lalu kaum-kaum itu keluar mencari perlindungan di merata-rata negeri. Meskipun demikian keadaannya, dapatkah mereka menyelamatkan diri? Maksudnya kalau orang yang kaum yang lebih kuat daripada orang musyrikin ini tak mampu untuk menyelamatkan diri, mereka pun tak mampu untuk menyelamatkan diri bila datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya keterangan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati sedar pada masa membacanya, atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada pengajaran itu dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. Tiba-tiba Allah datangkan penciptaan langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan orang musyrikin ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Tapi setiap perkara itu ada masanya. Sebagaimana langit dan bumi ini ada masa penciptaannya, maka mereka akan dibinasakan itu ada masanya. Kenapa sampai 13 tahun? Sabar, ada masanya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Allah kata fasbir ala ma yaqulun. Pada ayat 39, fasbir ala ma yaqulun, sabar dengan apa yang mereka hina, tohmah kamu, sabar. Sabar dengan apa yang mereka katakan kepada kamu. Kerana pembalasan mereka kepada mereka, kebinasaan kepada mereka akan sampai. Sebagaimana kami sebutkan tentang langit dan bumi ada masa penciptaannya, maka kebinasaan kepada mereka pun ada masanya. Sabar. Maka mengajar kepada sabar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ini ayat berkaitan yang kita panggil sebutkan sebagai antara ayat mutasyabihat. Ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memerlukan kefahaman bagaimana ayat ini. Baik, sebelum daripada kita memahami bagaimana maksud istawa 'alal 'arsy itu, kita nak faham juga tentang apa makna summa di sini. Sebab Allah kata summa. Sebab asal daripada perkataan summa ini, dia menunjukkan kepada litartib ma'at tarahi, iaitu ada tahapan dan juga susunan. Okay. So dalam ayat ini akan timbul sedikit kekeliruan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu dia yang panggil mutasyabihat. Dia tak jelas, dia samar-samar, tak difahami secara jelas bila kita baca ayat dan kita nak faham sekali lalu. Ini dia perlukan kepada pendetailan. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Dalam surah Ali Imran sebutkan bahawa dalam Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini jelas. Ayat mutasyabihatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu dan para ulama kita lah. Dan warasikhun ni maknanya orang yang rasikh, orang yang mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Saya hanya menakalkan. Baik. Jadi summa ni asalnya menunjukkan kepada tahapan. Maknanya bila kita kata hari ni kelas kita habis 12.30. Dan
kita mungkin ada urusan yang lain. Ini maknanya dia menunjukkan kepada tertib. Buat satu perkara, kemudian ada perkara yang lain. Jadi antara dua susunan itu ada jeda masa. Jeda masa. Seperti contoh, Umar solat, kemudian Zaid. Salla Umar summa Zaid. Ini Umar telah solat, kemudian Zaid. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak bersolat bersama. Tetapi Umar terlebih dahulu solat, kemudian selang masa barulah Zaid pula yang bersolat. Itu kegunaan asal perkataan summa. Namun pada ayat ini, perkataan summa ini tidak digunakan seperti mana kebiasaan. Kerana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut wa kana 'arsyu 'alal ma', iaitu memberi gambaran arasy itu telah tercipta sebelum terciptanya langit dan bumi. Maknanya arasy itu telah tercipta terlebih dahulu sebelum adanya langit dan bumi. Maka perkataan summa tidak termasuk dalam penciptaan, tetapi dimaksudkan adalah mengangkat lebih tinggi daripada langit. Okey, macam ni. Allah Subhanahu wa taala maknanya menciptakan arasy Allah Subhanahu wa taala itu ada terlebih dahulu sebelum adanya langit dan bumi. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, jadi setiap satu benda tu dia memerlukan space, kan? Yang ini perlukan kawasannya. Maka arasy Allah Subhanahu wa taala itu berada lebih tinggi daripada langit dan juga. Maka kefahaman semua dalam ayat ini seperti seolah Allah Subhanahu wa taala nak mengatakan, iaitu selepas penciptaan langit dan bumi. Ini seolah-olah terjemahan kita nak sebutkan. Selepas penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kemudian maka inilah apa yang lebih agung daripada semua itu, yakni penciptaan langit dan bumi, iaitu arasy Allah Subhanahu wa taala. Kerana arasy ini lebih agung daripada kursi. Kursi pula kan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kerana kursi itu meliputi langit dan bumi. Walhal arasy ini berkedudukan tinggi. Berkedudukan pada kedudukan yang tinggi. Jadi kadang benda ini agak kita kata teknikal sikit lah, kan, untuk difahami, sebab benda adalah benda ghaib. Benda ghaib yang kita suka nak kita gambarkan dan tak boleh pun kita nak gambarkan. Cuma kita faham daripada makna istawa itu sendiri menunjukkan kepada irtifak. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan ketinggian kekuasaan Allah. Sebab arasy ini, masuk arasy ini adalah singgahsana. Sebagaimana Allah sebut tentang Nabi Sulaiman ada arasy, Ratu Balqis, Malikah Sabah ada arasy. Singgahsana yang dimaksudkan adalah tempat pentadbiran. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, dan yang mentadbir, kerana ayat selepas itu adalah cerita tentang takbir. Dabbirul amra minas sama'i ilal ard. Jadi yang mentadbir langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kesempurnaan. Allah menciptakan dan Allah mentadbir urusan yang berlaku di dalam langit dan bumi. Tunjukkan kesempurnaan. Sebab ada orang yang menciptakan tapi dia tak ambil kisah apa yang berlaku. Maju contoh cipta rumah. Dari sudut ciptaan asasnya itu dia yang teruskan, tapi apa yang berlaku dalam rumah tu pandai-pandailah mana. Kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, tapi segala apa yang berlaku pada langit dan bumi urusannya itu adalah semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kepada ar-rif'ah. Baik. So dalam bab istawa yang membawa maksud bersemayam. Ini ayat mutasyabihat ni dia ada diskusi daripada pandangan para ulama-ulama yang terdahulu tentang bagaimana nak faham tentang ayat-ayat mutasyabihat yang menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala ini seolah-olah macam seakan nak sama dengan makhluk. Walaupun sudah tentu Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', yakni tidak langsung sama dengan makhluk. Seolah-olah. Baik. Di para ulama dalam ayat-ayat mutasyabihatnya ada dua cara. Satu yang disebut sebagai tafwid. Makna tafwid ni adalah isbatul makna wa tafwidul kaifiyati 'ala Allah. Ini memperakui makna tapi tidak menyebutkan keadaannya.
Kenapa dalam Quran sebut laisa kamitslihi syai', dan kaedah menyebutkan kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Maknanya setiap kali kalau kita terfikir bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berbeza. Sebab manusia ni dia tak boleh fikir melainkan apa yang dia pernah tengok. Ini dia fikir contoh macam saya sebutkan tadi, nak buat kapal terbang, maka dia fikir buat kapal terbang tu macam burung. Dia punya bentuk dia tu. Sebab apa? Sebab benda yang dia pernah tengok sahaja yang dia boleh buat. Yang dia boleh ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala benda yang tak boleh fikir pun. Jadi macam mana nak digambarkan? Kemustahil. Maka kata Imam Malik, al-istiwa itu adalah maklum. Tapi kaifiat bagaimana maksud bersemayam tu tak diketahui. Beriman dengannya wajib kerana ada dalam Quran. Dan pertanyaan berkaitannya adalah bid'ah. Makna bid'ah di sini sebab kita faham maksud Imam Malik adalah orang-orang yang mana dia bertanya bukan untuk pengetahuan, tapi tanya dalam bahasa kita kata nak gocoh. Macam nak bergaduh je. Baik. Jadi usul akidah ada 3. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Jadi beriman kata Imam Ar-Razi. Saya petik kata Imam Ar-Razi. Ini Imam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Dia bukan bahawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya itu sifat-sifat keagungan dan kemuliaan yang disifatkan, menjauhkan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan secara umum adalah wajib, tapi tidak bermakna perlu mengetahui semua sifatnya secara detail. Maknanya kita tahu tentang keesaan Allah, sifat-sifat agung Allah, kemuliaan Allah. Ini menjauhkan segala kekurangan, kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Maknanya kita tahu Allah ni sempurna dari segala sudut. Sifatnya, namanya yang kita sebutkan tadi, lafzul jalalah dan sebagainya. Tapi tak bermakna setiap daripada kita ni perlu mengetahui sifatnya itu secara detail. Cukup kita kata Allah Ar-Rahman. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak semestinya kita tahu Allah Ar-Rahman ni menunjukkan kepada rahmat Allah yang maha luas pada semua makhluk. Tak semestinya kita tahu, tapi kita tahu bahawa Allah itu Maha Penyayang. Itu dah memadai bagi manusia. Jadi istiwa adalah antara sifat yang tidak menjadi kekurangan jika kita tidak mengetahuinya secara detail. Maknanya kita tidak membagaimanakan ataupun tidak membahaskannya lebih lanjutlah. Jadi kita faham dengan makna istiwa itu adalah benda yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat Allah. Pandangan ini disebutkan aslam, maknanya lebih selamat, maknanya dari sudut dia tidak menyebabkan kita keliru. Namun dia ada satu lagi pandangan. Yang ni yang kita gunakan sebagai ulama ahli sunnah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, iaitu menyebutkan salah satu perkataan yang kita sebut sebagai kaedah takwil. Iaitu takwil ini maknanya apa? Memperagui maknanya, makna perkataan istawa itu memperagui maknanya dan mentakwilkan sifat berpandukan nas dan kefahaman nas. Baik, contoh. Mustahil makna istawa ini difahami secara hakikat. Jadi tafwid pun tak memahami secara hakikat. Kerana dia tidak membagaimanakan. Kerana yang pertama, bersemayam di atas arash menunjukkan adanya perbuatan dan kebergantungan. Maka kepada arash untuk bersemayam. Ini seolah-olah jika tiada arash maka akan jatuh. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala bergantung pada arash. Mustahil. Sebab arash itu sendiri adalah makhluk. Sebelum daripada penciptaan, Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam. Maknanya kalau tak ada arash, kalau kita kata istawa tu maknanya bersemayam. Jadi kalau tak ada arash maka Allah tak bersemayam, maka itu batil. Ketika ini maknanya ketika mana disebutkan tentang ayat bersemayam, maknanya ada pergerakan. Maknanya menunjukkan Allah itu baharu dan ia juga batil. Sebelum penciptaan tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerlukan arash. Mustahil selepas penciptaan Allah perlukan arash. Maknanya sebelum penciptaan langit dan bumi tak disebutkan Allah perlukan arash. Tapi selepas penciptaan perlukan arash pula. Maka itu juga mustahil. Jadi nak sebutkan dalam bahasa yang mudah boleh saya ringkaskan dalam masa yang singkat, iaitu nak mengatakan bahawa bersemayam itu adalah secara hakikat adalah memang mustahil bagi sifat dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak faham
Jadi takwilan ianya kalau kita katakan istawa itu menunjukkan kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak tepat kerana semua. Maknanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kudrat. Seolah mana sebelum tu tak ada kudrat ke? Baik. Di takwilan yang dekat adalah makna irtifa. Jadi kalau tuan-tuan mungkin sukar nak memahami, sebab ini agak perbahasan dalam ilmu kalam. Cuma saya nak sebutkan dari sudut khazanah, para ulama ada membincangkan tentang ayat-ayat ini. Cukup kita faham dengan makna istawa ini adalah tunjukkan kepada ketinggian. Isti'ala ataupun irtifa. Ini maknanya kita takwil tu maksudnya apa? Maksudnya kita menyebutkan kefahaman kepada perkataan itu dalam ayat berdasarkan nas ataupun kefahaman dalam nas. Hanya bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tinggi arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu pun dari sudut kedudukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Jadi itu fahaman Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Baik. Jadi dalil kepada kedua-dua pandangan maknanya sama ada nak takwil ataupun tak takwil. Ini dalilnya. Saya tak bahaskan lebih panjang. Baik. Adakah arasy itu hakikat ataupun tidak? Sebutkan secara ringkas. Arasy itu bukanlah arasy yang diketahui kerana setiap penciptaan itu mempunyai arasy ataupun binaan paling tinggi ibarat bumbung seperti dalam ayat wa mimma ya'rishun dan juga wa hiya khawiyatun ala urusha. Ini ada beberapa pandangan lah. Ada 3 pandangan. Yang pertama, ada yang kata arasy yang dimaksudkan dalam ayat itu bukanlah maknanya arasy hakikat singgasana, tetapi ia adalah sesuatu yang tinggi. Ada juga yang memahami arasy yang difahami itu adalah arasy, yakni atas daripada langit. Dan juga yang ketiga, arasy itu merujuk kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi. Jadi kalau kita faham makna arasy itu menunjukkan kepada kuasaan dan juga kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Penutup kepada ayat ini sebut secara ringkas, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Membawa maksud malakum min dunihi, makna min dunihi ini adalah membawa maksud atas, bawah, depan dan belakang. Ini tidak ada di atas Allah sesuatu yang lebih berkuasa. Tidak ada di bawah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada ada perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Ini tidak ada di sebarang sudut yang serupa, yang sama, yang mana layak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Didahulukan menunjukkan kepada ikhtisas malakum min dunihi, iaitu penafian secara total dan khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini saya sebutkan ayat di sebelah tu menunjukkan perkataan duna itu boleh membawa maksud atas, bawah, depan ataupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min dunihi menunjukkan kepada tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan waliyin dan juga syafi'? Wali ini maknanya adalah ikatan, perjanjian, kerabat, dan lazimnya al-wala memberi makna bantuan dan menghalangi daripada keburukan bagi al-maula. Maknanya tidak ada orang yang mampu, maknanya sesuatu yang mampu untuk menghalangi keburukan pada kita ataupun memberi bantuan kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Asy-syafi' ini maknanya pertengahan dalam menunaikan hajat, sama ada menolak keburukan ataupun memberi manfaat. Kalau wali ini maknanya menunjukkan kepada yang layak memberi. Asy-syafi' ni maknanya Allah beri itu berdasarkan kemampuan kita ataupun yang baik untuk kita. Sebab itu gunakan waliyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Persoalan ini adalah persoalan disebut kari perbuatan itu daripada mereka. Ini maknanya mereka tidak gunakan perkara-perkara tadi yang kita sebutkan tentang penciptaan dan sebagainya untuk mereka mengingati Allah. Dan makna tatazakkarun, tafakkur, bila disebut tafakkur adalah pemerhatian dengan akal fikiran. Jadi tazakkur adalah selepas daripada tafakkur, iaitu proses mengingati semula. Maknanya sebelum tazakkur, maknanya kita nak tengok
penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tafakkur, kita fikir, dengan kita ingat balik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Jadi bila mana datang mana menunjukkan nak mengatakan kuasaan keesaan Allah, maka kita tazakkur, kita teringat balik, oh, ciptakan langit dan bagaimana awan, tak ada tiang dan sebagainya, itu bagi tazakkur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh, sepatutnya mereka tafakur lebih dahulu, tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada mereka. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat Quran, mereka teringatkan, oh, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang asal. Baik. Ini ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Kalau kita tengok, wah, ini beberapa ayat lah yang disebutkan dalam surah-surah yang hampir sama lah. Ada perkataan yang ada sifat ayam. So maknanya secara tak langsung tuan-tuan boleh faham ayat-ayat yang lain daripada ayat yang kita fahami tadi. InsyaAllah mudah-mudahan. Ada soalan? Dalam Zoom Maya kita, kalau ada soalan. Ada. Baik. Alhamdulillah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li. Apa yang baik tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih mungkin kalau ada yang tak sampai sudut dan sebagainya, saya sendirilah dalam kan tahan penumpang kita dapat sedikit manfaat daripada perkongsian pada pagi ini, dan saya mengucapkan kepada tuan dan puan semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala balik Ramadan yang Allah sampaikan kita ke dalam bulan yang kurang daripada seminggu, sampaikan kita, pilih kita bersama dalam bulan. Dan ingat, Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebutkan bulan Ramadan, Allah sebutkan tentang Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kelas-kelas yang kita adakan ini tambahkan minat lagi untuk lebih banyak tadabbur, lihat ke tafsir, insya-Allah. Wa lihadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum.